Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusuf Sembang Kari. Boring betul transfer window kebelakangan ni. Minggu ni since habis game yang mostly paling aktif so far, kita nampak Chelsea lah. Sebab Chelsea punya rumours memang start dengan finish. Macam lepas tu ada je kan, mungkin sebab non start lambat. Tapi banyak je team yang start lambat tapi tak lama macam ni. Transfer tu drag. Right, sebab kalau kau tahu Chelsea memang sentiasa nakkan beli player-player yang memang betul-betul star, yang player betul-betul proven, and price tag dia betul-betul mahal. So kau beli benda yang mahal ni mungkin ambil masa yang lama lah kadang-kadang, sebab team yang diorang nak beli tu bukan nak lepaskan diorang pun kan. Betul tak? Right, so aku rasa bagi aku transfer window kali ni adalah transfer window dua team lah, yang mana dua team je kita sembang. Barca memang obvious sebab perembat player team orang lain. Satu, dia bukan perembat player je, dia perembat transfer orang lain enggak, yang tak jaga diri sendiri punya player. And dengan Chelsea pula sebab start kerja lambat tapi banyak gila player yang kena rumours dengan diorang ni. Tapi so far nak sembang hari ni 3 transfer yang aku nak just bagi update je lah. Sebab so far salah satu dah makin close. Kita akan start dengan Fana dulu. Alright, so basically for Fana, aku dah agak benda akan jadi untuk Chelsea lah. So aku suka dah Chelsea mesti macam bengang-gak dengan Leicester. Tapi tak boleh salahkan diorang enggak, sebab transfer window nak tutup. Mana je nak cari centre back yang world class. Okay lah, Fofana bukan world class, tapi macam 2 level bawah world class yang dah on the way ke world class. Sebab dia pemuda lagi, and dia ada lagi banyak potential kan. Mana nak cari? So memang tak boleh nak cari, susah. Last minute semua team tak nak jual. So and kalau kau nak bid 60-70 juta, kau ingat Rodgers nak jual ke? Memang tak ada maknanya. Memang kena reject je lah. Sebab apa kena reject aku rasa? Sebab dia boleh cakap macam ni je, aku jual Maguire 80 juta, right? Yang mana confirm 100% Fofana tu lagi function bila Maguire lah. Aku rasa tu yang dia cakap Chelsea. So Chelsea pun jam. Chelsea cakap mana ada, tapi tak boleh cakap macam tu lah. Sebab macam dia macam betul ke kan. Tapi memang dia nak try push 75 juta. And dia tahu yang mana Fofana ni pun nak caw. Tapi tak boleh buat apa lah. And aku harap sangat-sangat lah ni sebagai fans Arsenal, and benda macam masalah dari segi transfer ni semua akan effect mentality pemain-pemain, kepala pemain-pemain Leicester, yang mana akan effect game lawan Arsenal. Tu harapan aku je. So Chelsea, thank you lah. Jangan stop. Teruskan. Alright. So aku just memang rasa dia orang akan maybe aku macam ni lah. 70% aku rasa dia akan dapat Fofana, and 30% aku rasa dia tak akan dapat sebab harga. Tapi yang mana aku sebabkan aku tengok Todd Boehly punya cara so far, dia tak suka lengah-lengah ni buat kerja bagi settle dia. Aku rasa dia akan dapat lah. Tapi mesti lebih 80 juta. Paling minimum 80, mungkin 85 macam tu, something like that. Aku rasa minimum lah 80-85. Sebab kalau dia memang takkan dia lepas lah. Sebab kalau dah dapat 85 juta last minute of this transfer window, barulah Leicester ada duit untuk pergi cari kat mana kat mana sudut-sudut dunia yang ada defender meroket. Faham tak? Tu je kepala otak Leicester. So kalau dah Chelsea, semoga berjaya menunggu lah. Yang kedua kita nak sembang pasal siapa guys? Ini paling obvious lah, Aubameyang. Alright, tapi aku sebagai fans Arsenal jangan tak adalah koyak. Janganlah kau macam agak aku koyak ke apa. Aku mula-mula macam koyak sikit lah, sebab macam siapa hati Auba kau tapi bila fikir balik, siapa yang tengok dokumentari All or Nothing tu faham lah apa maksud aku. Kalau kau nak tahu, nanti lah habis All or Nothing semua episod Arsenal punya dokumentari, aku buat review lah. Kita sembang sikit lah. Alright, so Aubameyang memang sentiasa ada disciplinary issues. So aku tak kisah sangat lah. Macam aku sayang dia as a player sebab dia banyak gila contribute gol penting bagai semua kan. Tapi at the end of the day, pengakhiran dia agak tak manis lah macam Ozil kan. Tapi nak buat macam ni, life has to go on. And dia ni still ada orang cakap, apa nak tua? Ni dah nak Chelsea tak bersyukur. Tak nak play tu. Cuba bagi tahu aku siapa je striker yang sekarang ni available yang meroket. Apa? Asal kau bernafas tak bercakap sebab tak ada kan? Memang tak ada. So aku rasa kalau tak Tuchel macam ni lah. Auba, aku pernah manager dia. So aku tahu dia cara dia main. And aku rasa dia ni senang sikit dengan cakap aku. And Tuchel sendiri pernah cakap press conference, dia tak kisah Auba punya disciplinary issue. Sebab apa dia cakap, kalau dia lambat pun dia sengih-sengih. So aku rasa kalau sengih-sengih settle lah kot. And tu yang dia suka sangat Kante tu, memang sengih-sengih je kerja. Right? So Auba, dia akan dapatkan Auba dengan harapan apa aku rasa. Sebab memang dia tahu season ni tak akan ada striker yang meroket. Dia rasa dia akan compete untuk top 4. Dan perlukan striker yang betul-betul serious, yang boleh score goals and proven. Alright, maybe tak start setiap game, maybe start like 60-70% game je, betul tak? Tapi dia tahu boleh proven, boleh score, and kenal Premier League physically, tak ambil masa yang lama. Sebab aku rasa kegunaan Auba kat Chelsea kalau dia ambil pun adalah bukan untuk selama-lamanya pun. Maybe max 2 season lah, 1 season setengah ke. Tu je aku rasa yang kepala otak dia. Sebab dia tahu memang dah tua kan, tapi still boleh score goal, selamatkan dalam beberapa keadaan. And
Orang cakap, oh dia last tak perform kat Arsenal ni memang membetap. Memang lah betul. Tapi at the same time, Tuchel dengan Arteta tak sama. Arteta lebih kepada nak high pressing forward yang tak berhenti press. Kau penat pun aku nak kau press juga. Kita tengok game-game yang Aubameyang main bila nak try press memang tak sesuai. Nampak macam kekok tengok dia press. So aku rasa Tuchel punya style mungkin memang lagi sesuai lah. Dia akan try sebagai poacher betul-betul. Supply. Aubameyang kalau dapat kena supply, memang favourite dia score. Alright. So tu tak menjadi masalah. Cuma masalah besar sekarang ni adalah Depay. Sebab apa? Sekarang Barca cakap dua je. Satu jual Depay, satu jual Auba. Dia takkan jual dua-dua. Sebab kalau tak nanti Lewandowski juga kaki patah, adik-adik dia semua merengek. Susah lah. Sebab tak ada pengganti kan. So nampak gaya Depay macam akan pergi Juve. Tapi tak confirm lagi. Tapi macam dah close lah daripada. Dia lebih close yang tu daripada close-nya Auba ke Chelsea. So kita akan tengok macam development of the transfer. And aku rasa kalau diorang tak dapat striker kan, walaupun Auba dia akan jadi masalah. Sebab skor gol adalah benda paling penting, alright. Clean sheet satu hal. Clean sheet defend dah solid. Fofana pun kalau dapat memang lagi solid. Tapi diorang tak. Dan Fofana pun aku rasa boleh alright lah. Sebab baru ni kita tengok defense orang Everton ke alrightan. Tapi tengok orang Spurs kali ni kalau betul kena, kalau let's say dia concede banyak kot, let's say je lah kan, memang dia kena cari betul-betul lah lagi seorang lagi defender. Maybe Chalobah tak ready lah kot. Sebab in case kalau apa Azpi tu dah tua kan boleh main setiap game kan. Alright. So last but not least tengah sembang yang paling hangat, Frankie De Jong. Dah ada MU kalau kau stay sampai sekarang, aku salute lah. Sebab kau mungkin akan nangis lah kalau kau dengar cerita kita nak sembang ni. So far MU dengan Chelsea dua-dua beat dan accepted. Itu memang dah confirm 100%. Alright. Barca dah confirm. Cumanya on the player side, kita tahu sekarang ni dia macam ni lah. Barca aku rasa daripada bulan 4, bulan 5 dah pergi jumpa MU. Aku nak jual. Sebab aku rasa Xavi tahu kena reinvest untuk tim yang terlalu teruk sangat ni, nak rebuild. And dengan adanya rebuild kena ada pengorbanan. Sebab mana boleh rebuild ambil duit daripada udara. So kita jual yang paling mahal, gaji let's say 400,000 lebih kurang seminggu. Boleh bayang betapa banyaknya. Banyak tu boleh lah kita reinvest sikit sini. So that stable lah sikit. Tak adalah sini midfield gempak gila bapak, defend macam hancur, striker hancur, goalkeeper gempak gila. Tak ada macam tu. So dia lagi stable lah. So slowly bawa benda tu naik. And perlu pengorbanan. And dia adalah pengorbanannya lah. Alright. So dia kena nak tak nak dia kena redor je. Sampai nak sangat korban si De Jong ni, sampai nampak gaya ni dia sanggup carilah apa tak betul ke tak lah. Dia cakap kontrak baru De Jong yang sekarang ni 400,000 ni banyak kesalahan dari si kriminal lah, apa banyak terms and condition yang salah lah, apa aku tak tahu lah. Lebih kurang macam tu lah kisah hari sekarang ni. Sampai dia cakap kau kena sign kontrak lama, kau balik apa bapak pisang mat. Yang aku tak faham si De Jong ni, aku memang tak nak kau masuk BPL menyusahkan Arsenal, betul. Tapi aku tak faham si Dion, kenapa kau nak duduk dengan play orang yang tak nak kau? Macam aku jam gila otak aku. Macam mungkin lah dalam training camp nampak macam Xavi puluh-puluh happy. Dion, aku suka kau. Mainlah kat defense center back. Kau serius lah? Kau kalau pemain bola, aku tahu kalau kau tahu macam semua orang tak suka kau dalam board semua, dia ke effect tu mentality kau. Memanglah fans pun boleh tak lah tu. Fans pun tahu kau tak nak terima pay cut pun boleh hauk kau. Kalau aku tak function pula stage tu. And dari segi MU dengan Chelsea, obviously Chelsea lagi function lah. Sebab project tu nampak ada masa depan sikit lah. MU memang ada masa depan, tapi player berumur ke akan makin tua. Walaupun dia muda, siapa je nak duduk kat team yang nampak dia punya graph tu menurun mat. Dengan tak ada Champions League ni lagi, memang confirm lah Chelsea lagi nampak gayanya macam lagi apa, masa depan tu cerah sikit lah. Plus kalau kau tengok dengan cerita, bukan ada banyak gila hutang Barca daripada kepada De Jong ni sekarang. Alright. And Chelsea kalau berapatkan si De Jong ni, dia off untuk bayar berapa yang terhutang tu. So no brainer lah untuk De Jong kan. Cuma aku tak faham kenapa dia tak buat signing lagi. And last aku nak sembang banyak sebab benda ni dah terlalu drag, terlalu lama. Aku dah sebut nama De Jong pun lidah aku dah penat dah aku tahu. Tapi sekarang ni apa persoalan kita kena jawab, kenapa Tuchel nak De Jong? Dah ada Kante, Jorginho, Kovacic, kau ada Gallagher, apa nak bazir lagi siap? Aku rasa kan dia ni transfer yang macam ni lah. Lebih kurang aku bagi perumpamaan Ronaldo ke MU hari tu. Adakah Ronaldo diperlukan di MU? Tak. Sebab tu Ole tak nak dia mula-mula. Sebab tu MC nak tak boleh, aku nak kebuluh. Lepas tu dia terus ambil Ronaldo. Dia macam tu lah maksudnya. Aku rasa memang Tuchel tahu midfield aku mungkin lah boleh survive satu season lagi lah. Kita boleh fokus kat tempat lain. Tapi tiba-tiba De Jong available. So kita mungkin perlukan midfield yang macam De Jong lagi 2 season. Tapi disebabkan season ni untuk 60 juta je, dalam market sekarang kira murah 60 juta. Aku tak payah nak sembang banyak So kita kena dapatkan dia sekarang, so that once Jorginho dah betul-betul nampak gayanya tak boleh go, kontrak dah masuk akhir tahun ke apa, kita boleh let it go. Kita tahu memang dia nak move on daripada Jorginho, tapi tak dapat sebab nak Declan Rice tak dapat. Tapi kalau betul lah dapatkan De Jong ni, aku rasa dalam kepala otak orang fikiran macam tu adalah rebuild tu jadi awal sikit, so that
dia macam mempercepatkan ambil midfielder. Sebab diorang kalau tengok boleh je survive. Aku rasa lagi satu season at least tanpa mana-mana midfield tambahan. Sebab nak harapkan diorang punya akademi pun dah, kau faham pun banyak player-player meroket kan. So aku rasa akan alright je. And aku nak tengok interestingly kenapa bukan kenapa, macam mana kalau diorang dapat De Jong, nak letak mana midfield orang yang lain. Tapi kalau kau dah ada Chelsea, kau nak siapa guys? Antara tiga ni, kalau kau terpaksa pilih antara tiga player ni, dua, Auba, Fofana dengan De Jong, cuba komen kat bawah dua player antara tiga ni yang kau nak.